This call is now being recorded. Okey. Oh, saya buat nota tadi. Lupa nak tukar. Kerja saya memang depan laptop je awak. Balik rumah, pukul 4 buka laptop, buat nota. Lepas tu buat yang awak ni. Sebab live saya tak suka jalan sangat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tajuk taburan kebarangkalian. Cuma di peringkat SPM kita belajar tajuk kita belajar binomial, lepas tu normal. Okay. Okay, sorry bising sikit. Okay, mari teruskan. Apabila awak tengok peratusan dalam satu ujian 60%. Peratusan tu kata kunci dia adalah probability. So P kita adalah 0.6. Kemudian daripada pelajar telah lulus. Lulus ni benda yang bahagia, lulus. Satu sampel yang terdiri daripada 8, itu maklumat juga. N sama dengan 8. Pelajar dipilih secara rawak. Jadi di peringkat SPM, saya tak pasti awak menulis ke tidak begini. X bertabur secara binomial. Okay, bertabur secara binomial. N kita adalah 8. Dan kebarangkalian untuk lulus ialah 0.6. Dekat SPM ada tak menulis-nulis macam ni? Ataupun terus jawab soalan? Okey. So, katakan kita dah dapat maklumat, soalan tak bagi tahu binomial. Okay, dia tak bagi tahu binomial, tetapi bila ada probability, bila ada probability dan juga bilangan, automatik dia akan menjadi taburan binomial. Kalau saya buat soalan, kalau dia nak bagi tahu normal, dalam soalan tu dia mention normal tu. Kalau dia tak mention, pilihan awak memang antara binomial dengan normal sahaja. Okey. Kemudian dia kata satu sampel terdiri daripada 8 orang, dipilih secara rawak, cari kebarangkalian. Madam buat warna kuning dekat kebarangkalian tu panjang nak ngeja, tapi simbolnya huruf P saja. Bahawa lebih dari 6. Lebih dari 6, kita buat X besar dari 6. Okey, nombor yang lebih besar daripada 6 ialah nombor 7. Nombor 8. Nombor 9, kita tak boleh buat sebab bilangan pelajar cuma ada 8 je. So kita kena stop sampai 8. Kemudian kita rujuk senarai rumus di muka surat depan. Okay, senarai rumus. Untuk 7 ni, awak akan buat 8 C7. Darab dengan 0.6 kuasa 7. Kemudian darab dengan lebihan 0.6 ada lebih lagi 0.4 kuasa 1. Sebab semalam Media dah bincang kalau sini 8, 7 tambah 1, 8. Itu baru Media buat untuk yang 7. Sekarang Media nak buat yang 8 pula. Okay, tambah dengan 8 C8. Okay, 8C8 darab dengan 0.6 kuasa 8 dan 0.4 ni tinggal lagi kuasa kosong lah. Okay, kemudian kita terus tekan kalkulator. Okay, tekan je kalkulator kita. 8 shift bahagi 7 darab 0.6 kuasa 7. Okey, darab 0.4. Okey, kuasa 1 Medan tak tulis. Okey, tambah dengan 8
shift bahagi 8 darab 0.6 kuasa 8. Kuasa kosong Madam tak buatlah, nanti dapat 1 juga. Okey, kita pun tekan sama dengan. Jadi kalkulator akan bagi jawapan tapi kita kena bundarkan nombor 7 tu. Okey, jawapan kita 0.1064. Okey, jawapan kita 0.1064. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey, silakan. Ada tak soalan untuk soalan nombor 25? Soalan kertas 1 tahun 2012. Ada seketul je tahun 2012. Okey, kemudian kalau tak ada soalan, Madam pergi kepada soalan ada pelajar ramai masuk hari ni. Madam pergi kepada soalan, Madam tulis kat sini 2013. Rupanya Madam salah label. Yang ini merupakan soalan 2012 juga. Silap label. Okey, nombor 11A tapi ini paper 2 lah. Okay, sebab itu Madam tertukar tu, Madam ingat ke dah masuk ke tahun lain. Rupanya tahun sama, kertas 2. Okey, kita baca lagi sekali. Dia kata, dalam satu kajian di sebuah daerah tertentu, didapati 3 daripada 5 memiliki sebuah kereta nasional. Ini macam soalan matrikulasi ni. Maksudnya yang ada kereta nasional ialah 3/5 kereta buatan Malaysia lah ni, dia pun senyum. Okey, kemudian dia cerita tentang bilangan keluarga yang dia kaji itu ada 10, itu menunjukkan nilai N itu adalah 10. Jadi sekali lagi pada tahun yang sama, dia X bertabur secara binomial juga, nilai N dia 10, kebarangkalian menggunakan kereta nasional adalah 3/5. Kita ada 2 maklumat. Okey, maklumat N, yang pertama maklumat N, yang kedua maklumat P. Automatik dia jadi binomial. Kemudian dia kata 10 dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian. Maksudnya soalan minta kebarangkalian bahawa digunakan perkataan sekurang-kurangnya. Kata tu berganda. Jadi sekurang-kurangnya kalau dia sebut 2 kali, dia akan menjadi begitu. Sekurang-kurangnya. Dia sebut kurang tapi dia ulang, maksudnya dia terbalik. Okey, 8 keluarga memiliki sebuah kereta nasional. Okey, apakah nombor yang lebih besar sama dengan 8? Nombor tersebut adalah nombor 9 dan nombor tersebut adalah nombor 10. Peringkat SPM, kita kena belajar slow-slow macam ni. Kalau matrikulasi, awak ada jadual. Okay, awak ada jadual untuk terus congak menggunakan jadual. Okey, ada tak yang Madam salah? Perasan tak Madam salah kat mana? X lebih besar sama dengan 8. Madam tertinggal. Sepatutnya Madam termasuk nombor 8, kemudian nombor 9 dan satu lagi nombor 10. Okay, ada soalan? Sebab dia lebih besar sama dengan 8. Jadi nombor 8 Madam boleh kira. Okey, kita akan ulang macam tadi juga. Okey, ulang macam tadi juga. Kalau pelajar nak buat satu persatu, silakan. Contohnya pelajar nak buat 8 dahulu. PX sama dengan 8. Dia akan buat 10C8 darab
3/5 kuasa 8. Balance-nya adalah 2/5 kuasa 2. Itu step yang pertama. Okay, madam buat yang warna hijau. Okay, madam buat yang warna hijau terlebih dahulu. Okay, sekarang madam nak buat yang warna biru. PX sama dengan 9. 10C9 darab 3/5 kuasa 9 darab 2/5 1. Itu madam buat yang warna biru. Okay, last madam nak buat yang warna merah. Okay, warna merah. PX sama dengan 10 sama dengan 10C10 darab 3/5 kuasa 10 darab 2/5 kuasa 0. Yang itu madam buat yang warna merah. So ada 3 step. 3 lah madam kena kira. Okey, kita kira dulu jawapan yang warna hijau. Sat saya kena charge lah telefon saya ni. Okay, tak apalah, kita try. Dia kata ada 9 minit lagi. Okey. So, madam harap kita boleh, kalau dia nak masuk awal sebab madam nak accept awak tu tinggal sikit je. Bateri tinggal 9 minit saja. Okey, tengok katakan pelajar nak cepat. 10 ni kekal. Shift bahagi 8 tu kita buat huruf X. Darab 3/5 bergantung kepada nilai X manakala lebihannya 2/5 itu adalah kuasanya ialah 10 tolak dengan X. Okey, madam try Madam tekan button calculate. Madam masukkan nombor pertama 8 sama dengan. Okey, madam masukkan 8 sama dengan, kita isi kat sini 0.1209. 0.12 lupa 09. Okey, katakan nak kira yang biru dengan cepat. Awak tekan je button calculate, awak tukar huruf X menjadi 9. Okay, kita tahu betul salah 0.04 03 kot tadi. 0403. Okey, calculate, masukkan nombor 10. Kita try dapat nilai macam tu. Kalau pelajar rasa tiba-tiba nak jadi fizik tu kan. Okey, pelajar tengok 10 kuasa -3. Bermaksud kosongnya ada 3 biji. Kalau 10 kuasa -4, 4 biji. Okey, lepas tu barulah ada 605. 605. Okey, kemudian kita tambahkan ke semua nilai. Harap mendapat jawapan yang betul lah. Okey, 0.1209 tambah 0.0403 tambah 0.00605 sama dengan. So, jawapan kita ialah 0.1673. Bila pelajar tambahkan ke semua sekali ni, totalkan semua sekali, jawapannya ialah 0.1673. Dia masih di bawah tajuk binomial. Okay, taburan binomial. So, madam buka kepada soalan. Kalau ada, silakan. Baru 11A. Okay, kalau tak ada, madam pergi kepada 11B. Okay. Okay, madam pergi kepada 11B. Okay, dia tinggi sedikit tapi terkawal. Dia tinggi tapi terkawal. Dia kata sebuah sekolah ada 300 orang murid menduduki ujian, markah diperolehi, bertabur secara normal. Ini maksud madam, bertabur secara normal, min 56, sisihan piawai 8.
Okey, so kata kuncinya ialah normal. Jadi X bertabur secara normal, nilai min kita 56, nilai sisihan piawai 8, tapi kita kena tulis 8 kuasa 2. Sebab nilai di situ sepatutnya diisi oleh nilai variance. Yang ni saya memang tak tengoklah nota SPM. Saya tak tengok ni. Kalau saya tertinggi, mungkin cara saya menulis yang pertama ni je tinggi. Yang lain sama. Okey, itu apabila madam membaca semua ayat pokok, itulah yang madam dapat ni. Ni sepanjang madam baca ayat pokok yang warna kuning ni, dapatlah yang warna hijau. Okey, sekarang nak jawab soalan yang pertama. Dia nak find the number of bahasa Inggeris pula dah. Cari bilangan murid yang lulus ujian itu jika markah lulus ialah 40. Jadi, markah lulus dia, kalau kita nak suruh yang lulus, bermula daripada 40 lah. Kebarangkalian X lebih besar sama dengan 40, maka di situ bermulalah markah lulus pelajar. Okey, kemudian dalam tajuk dalam tajuk normal, kita tak boleh guna huruf X. Kita kena buat pertukaran sama dengan huruf X tu tukar jadi huruf Z. 40 kita tolakkan dengan 56. Kita tolak yang kita jumpa dulu ni. Dan kita bahagikan dengan sisihan piawai. Kita pun tekan je kalkulator. Okay, tekan je kalkulator. Pecahan 40 tolak 56 bahagi dengan 8. Okey, jadi awak dapat negatif 2. Sama dengan kebarangkalian Z lebih besar sama dengan negatif 2. Okey. Kalau pelajar nak mudah, pelajar lukislah sikit macam mana kulit siput itu terjadi. Yang penting nilai di tengah ni kosong. Nilai negatif 2 sudah tentu berada sebelum nilai kosong. Tanda lebih besar di sini menunjukkan kawasan berlorek berada di sebelah kanan. Okey, dalam ilmu statistik, ilmu kebarangkalian, kalau di sini madam buat hurufnya contohnya keluasan di sini A, keluasan di sini adalah B, A tambah dengan B, kebarangkaliannya adalah 1. Jadi kalau pelajar mencari apakah keluasan B, B bersamaan dengan 1 tolak dengan A, iaitu 1 tolak A ialah kebarangkalian Z kurang sama dengan negatif 2, atau pelajar boleh simetrikan dia akan jadi 1 tolak kebarangkalian Z besar sama dengan positif 2. Sebab kalau kita nak baca buku statistik, nombor negatif 2 ni tak ada. Jadi madam kena pantulkan dia ke sebelah sana. Kita anggap di sini 2. Keluasan di dalam ni juga adalah A. Di sana juga adalah A. Sebab dia simetri. Okey. Lepas tu baru kita baca buku stat. Kita nak baca nombor 2. Okay, saya cari dulu buku stat. Kita nak cari nombor 2. Okey, san terlaju pula. Okey, kita nak cari nombor 2. Kita dah jumpa dah ni 2. Kat situ. Jadi jawapan kita ialah 0.0228. Okay, madam salin nilai tu kat bawah tadi. Madam salin kat sini. Okay, sambung sambung. 1 tolak 0.0228. Okey. Terus kita kira. 1 tolak 0.0228.
228. Awak akan dapat jawapannya ialah 0.9772. Bila dapat nilai kebarangkalian, tapi awas sebab soalan yang pertama tu dia nak kita cari bilangan murid. Sedangkan kita dapat nilai kebarangkalian. Okey, jadi kalau nak cari kebarangkalian murid bersamaan dengan bilangan murid dengan bilangan sampel. Itu rumus kebarangkalian. Manakala probability A tadi kita dah kira dapat 0.9772. Bilangan A soalan nak cari, bilangan sampel ialah 300 kalau tak silap. Ni tadi 300. Kita masukkan dia ke dalam rumus kebarangkalian. Okay. So, nilai ni kita darab dengan 300. Awak akan dapat jawapannya ialah 293. 293.16. Saya tulis dulu. NA sama dengan 293.16. Tapi ini tentang orang. Okay, tentang orang, Madam bundarkan menjadi 293 orang. Okey, Madam buka kepada soalan dahulu, silakan. Kat mana rasa tak okey, bagi tahu. Kita cuba, kita sikit lagi nak habis tajuk soalan 2012, sikit lagi. Okey, ada bahagian B. B2. Okey, B2. Dia kata 12% daripada murid mendapat grade A. Dia suruh kita cari markah minimum untuk dapat grade A. Tadi dicerita pasal lulus. Lulus lebih daripada 40. Sekarang kita nak tahu grade A. Result SPM awak, markah grade-grade tu dikira macam ni lah. Min dia tu, dia nak tarik berapa. Ni dia, normal. Tajuk normal ni kita akan belajar tentang markah kita. Kalau orang kata graf turun, graf naik, inilah dia. Cara nak seimbangkan graf. Okey, so dia bagi pelajar yang dapat A tu 12%. Okey, kita lukis sedikit bell shape kita. Ataupun Madam panggil dia kulit siput. Di tengah ni kosong. Kalau di kawasan merah ni, pelajar fail. Kalau pelajar yang dapat A, sudah tentu dia berada di hujung sini. Dan bukan semua orang dilahirkan untuk A. A berada pada kawasan bintik-bintik ni saja. Untuk subjek itu, yang mendapat A hanyalah 12%. 12% bersamaan dengan 0.12. Manakala yang kawasan semua yang kuning ni adalah lebihannya, iaitu 100 tolak dengan 12. Kawasan kuning ni keluasannya ialah 0.88. Okey. So sekarang ni kita nak kisahkan kawasan bintik-bintik tu je. Okay. Dan kita tulis kat sini mungkin nilai M lah, stand for markah. Dan M ini adalah berada di kawasan positif kerana kosong di sini. Kalau ditakdirkan M tu di sebelah kiri, dia akan jadi negatif M. Tetapi dia dah berada kawasan positif. Okey, kita nak tengok kawasan ... Kebarangkalian X lebih sama dengan M adalah 0.12. Okey. M pula berada pada kawasan positif. Madam nak tukar X ni menjadi Z. So dia akan jadi M, berapa nilai min dia tadi? 56 dengan 8. Tolak dengan 56
bahagi dengan 8 sama dengan. Okey, sekarang saya nak baca nilai 0.12. Tengok macam mana cara saya baca. 0.12. Mana table kita tadi? 0.12. Oh. Sekejap sorry. Okey, saya cuba mencari nilai 0.12 belah dalam. Ini 0.05. Saya nak cari 0.1. 0.12. Okey, saya jumpa di situ. 0.12. Jadi saya akan baca garisan warna kuning Okey. So saya ada sekarang 1.1 tambah dengan 0.07. Apabila saya ambil yang ini, nombor 10 tu saya nak kena reject. Nombor 10 ni nak kena tolak. Okey, bila saya tolak nombor ke atas ni, nombor 5 yang tak nampak ni. Jadi tambah dengan 0.005. Jadi jawapan kita 1.175. Kalau awak tengok jawapan yang dia bagi tu ada errata sedikit jawapan buku tu lah, jawapan media buat ni dah betul. So dapat 1.175. Okey, jawapan tu kita tulis kat sini. Positif 1.175. Saya tulis positif kerana dia berada sebelah kanan. Kemudian 1.175 ni, 1.175 darab dengan 8. Lepas tu tambah dengan 56. Jadi jawapan kita ialah nilai M ialah 65.4. Okey, pada kedudukan M, markah di sini sekarang ialah 65.4. Tapi markah mestilah nombor bulat. Okey, 65.4. Jadi nombor selepas integer yang terdekat dengan 65.4, maka nilai M kita yang paling minimum ialah 66. Alright. Anda buka kepada soalan. Silakan soalan 2012 dahulu. Boleh? Kalau kita tak bunda, kalau kita tak bunda, pada permulaan tu, kalau untuk orang memang kena bunda lah. Kalau untuk orang. Kalau untuk markah, kan ada setengah sekolah tu ada markah point-point ikut subjek kan. Tapi kalau matrikulasi markahnya memang genap-genap. Sebab itu ada perkataan markah minimum. Markah minimum. Sebab mungkin ada pelajar bundarkan dia menjadi 65 markah. Sedangkan semasa 65 tu awak masih berada pada zon warna kuning. 65 tu berada zon warna kuning. 65.4 baru atas pagar. Jadi markah pertama untuk dapat A ialah 66. Itu yang kita katakan graf untuk A biasanya saya tak pandai pula yang SPM ni. A plus awak 90 lebih. Sebab SPM sekarang dah lain dulu saya bagi contoh saya. A saya 80. Apabila dia dah cari min, dia dah buat taburan secara normal, dia dapati ramai sangat pelajar yang fail. Jadi dia terpaksa mengurangkan markah lulus. Dia mengurangkan markah lulus. Apabila dia tarik markah lulus daripada 50 menjadi 40 contohnya, dia sebenarnya telah menarik markah untuk A.
Bukan lagi 80. A-nya sekarang menjadi 66. Itu konsep turun graf. Bukannya dia turun macam yang kita bayang nombor biasa, bukan. Dia menggunakan taburan normal. Itu tak apalah, kita bagi orang yang mahir fikirlah untuk yang ini. Adalah formula dia tu. Tapi seingat saya seeloknya kalau kita tentang markah, tentang markah, kemudian tentang bilangan, lebih baik kita bundarkan. Kalau tidak pasti, Acik ke buat dua-dua? Boleh ke buat dua-dua kan? Saya takut nak bagi macam tu sebab kita rakaman, takut nanti tersalah bagi info. Okey. Boleh ke? Soalan 2012. Okey. Untuk 2013, saya ada buat tanda right dekat sini. Tu maksudnya betul. 2013 yang betul. Cuma tadi semasa saya buat soalan nombor 24, soalan A tu saya boleh jawab. Soalan B memang saya tak tahu macam mana skema tu ada. So nanti awak tengok skema. Tengok skema, kalau siapa yang ada idea boleh share dengan madam. Macam mana nak buat soalan yang B ini? Apakah maksudnya? Hanya seorang murid dipilih sebagai pustakawan sekolah. Yang itu saya tak dapat. Okay? Saya tak dapat. So, madam pergi terus kepada soalan nombor 25. Okay, soalan 25. Pemboleh ubah rawak mewakili taburan binomial nilai N dia 10, nilai kebarangkalian berjaya 1/3. Jadi, madam boleh tulis X bertabur secara binomial, N kita 10, kebarangkalian berjaya ialah 1/3. Cuma kalau awak perhatikan nilai N dia main nombor 8, nombor 10, nombor 8, nombor 10. Tiap-tiap tahun dia tukar nombor 8 dan 10. Saya tak tahu kenapa tak ada nombor lain. Mungkin dia ada sebab dia. Okey. Kemudian, tengok betul-betul, mudah saja. Dia suruh kita cari sisihan piawai. Okey, kalau awak nak cari nilai min, rumusnya adalah N darab P. Kalau awak nak cari varian, N darab P darab Q. Kalau awak nak cari sisihan piawai, awak kena buat punca NPQ. Madam nak jawab soalan A sekarang, sisihan piawai. Okey, apakah nilai N? Nilai N kita 10. Apakah nilai kebarangkalian berjaya? 1/3. Nilai Q pula adalah kebarangkalian gagal. 2/3. Macam tu je. Okay? Macam tu saja untuk mencari sisihan piawai. Jadi bila awak tekan kalkulator kita yang canggih ini, okay, tekan kalkulator yang canggih ni, buat square root. Dalam tu ada 10. Dalam tu juga ada 1/3. Kemudian ada 2/3. Okay, so kita dapat jawapannya begitu. Jangan takut, tekan SD saja. Jadi jawapan awak ialah 1.491. Okay, saya bundarkan 7 kat belakang. Awak dapat 1.491. Itu cara kita nak cari sisihan piawai. Madam buka kepada soalan. Silakan. At least idea madam ni boleh guna untuk exam sebenarnya ya. Mungkin awak tak terfikir sebab awak takut, sebab awak fikirkan matematik ni susah, jadi awak takut, nak tanya cikgu pun takut. Jadi awak pun masuklah kelas saya ni. Mungkin dengan keberanian saya ni menyebabkan awak yakin dengan saya lah. Tapi saya biasanya tidak menipu lah kan. Sebab itu saya dilantik menjadi pensyarah pakar untuk matematik perakaunan. Di Malaysia kita cuma ada
Tahun saya tu ada 5 orang sahaja pensyarah pakar matematik perakaunan. Sekarang ni dah bertambah dah. Okay, sebab saya menjadi pensyarah pakar tahun 2020. Takkanlah saya nak ajar tipu kan? Mesti ajar sungguh-sungguh. Okay. So, untuk soalan B pula, dia suruh cari kebarangkalian bahawa dia guna kata ganda di sini sekurang-kurangnya satu percubaan adalah berjaya. Okay, satu berjaya. Okay, so cara kita nak buat sebab dia guna perkataan sekurang-kurangnya kebarangkalian, dia gandakan kurang 2 kali disebut, dia akan jadi besar. 1. Tapi kalau kita nak guna nilai ni, kejap saya tulis normal ke binomial? Saya tak tulis lagi ke? Binomial. Okey, betul. Okey, kalau saya nak guna nilai ni secara direct, saya ada banyak kerja. Saya kena mula dengan nombor 1, diikuti dengan nombor 2. Agak-agak sampai berapa nak kira ni? Sehingga kebarangkalian X sama dengan 10 kerana nilai N kita sampai 10. Itu kalau awak nak guna secara ke depan. Tetapi kita boleh mengundur. Saya bagi contoh. Saya ada kebarangkalian begitu, kemudian ada tambahan lagi yang panjang tadi. Nombor 1 kita dekat sini. Kalau kita kira yang biru, kita kena mengambil masa yang lama nak dapatkan jumlah yang biru ni. Jadi apa salahnya kalau kita consider semua sekali, iaitu kebarangkaliannya adalah 1, kemudian saya tolak yang kuning. Saya tolak yang kecil kuning tu. Yang kuning itu sebab di sini nombor 1, adalah kebarangkalian X sama dengan 0 sahaja. Berbanding kalau awak nak kira tadi, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, 4 sehinggalah 10. Jadi kita boleh kira dia terbalik. Jadi awak akan dapat 1 tolak 10 C0 darab dengan 1/3 kuasa 0 darab 2/3 kuasa 10. Kita boleh guna kalkulator. Lagi cepat. So, awak akan dapat 1 tolak 10 shift, 10 shift bahagi 0 darab 1/3 kuasa 0 saya tak buat darab 2/3 kuasa 10. So kita akan dapat jawapannya 0.982, saya bundarkan 27. 0.9827. Okey, saya buka kepada soalan, silakan. Soalan nombor 25, A dengan B. Kita buat sampai situ. Yang ini nanti kita sambung lagi nanti. Okey, macam mana soalan 2013, nombor 25, tajuk taburan kebarangkalian iaitu norma. Jenis taburan itu adalah, binomial. Kertas 2 nanti tu dia, baru normal. Tapi tunggu dulu. Macam tu dulu. Okey, awak cuba digest dahulu jalan kerja yang media hantar dalam WhatsApp group. Media hantar sampai habis ni lah. Soalan baru media tak ambil gambar lagi. Sebab hari ni media bertindak sebagai AJK pengurusan bencana. Okay? So banyak kerja jugalah. Ada 3 meeting sekaligus tadi. Okey. Boleh?
baca dulu yang Meda tulis. Besok kita sambung lagi soalan yang tak habis ni dan mungkin saya akan masuk 2014 lah. Saya kena ambil gambar dulu. Tadi tak sempat. Okay, so kalau tak ada soalan, kita jumpa besok hari. Yang mana kawasan yang kena banjir tu tak payah study lagi pun tak apa. Sekarang hanyut buku-buku. Relax je dulu. Tolong mak-mak kemas barang. Okay? So kita jumpa besok hari. Meda tutup rakaman.